Bismillah. Tak ada Tak boleh. Oh, tak ada. Coba. Mana selesa tak? Bismillah. Dia tahming okey. Alright. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Musi Majlis, yang juga saya hormati lagi saya raikan Datuk CEO yang bersama dengan kita pada tengah hari petang ni, para pegawai, pengarah-pengarah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, para alim ulama. Kalau ada ustaz-ustaz kat sini, kalau saya mohon salah ditegur. Ustaz Aziz pun ada. Kalau salah mohon tegur. Nak tukar terus pun boleh. Ustaz ke ustaz sini pun boleh. Kita dalam menuntut ilmu tidak boleh ada sombong. Ilmu tidak akan duduk pada hati-hati yang sombong pada Allah. Ilmu tidak akan duduk pada hati-hati yang sombong pada Allah. Jadi kalau ada ustaz-ustazah sini, kalau ada salah silap mohon ditegur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selamanya juga sewajibnya wajib kita syukur pada Allah. Wajib kita syukur pada Allah. Dan tuan-tuan yang ada depan saya, baik lelaki baik perempuan, tuan-tuan kena bertambah lebih-lebih syukur. Pasal apa? Sebab Allah letakkan tuan-tuan dalam kebaikan. Allah letak dalam kebaikan. Dan saya sembang dengan Tuan Haji tadi ni. Saya sembang dengan Tuan Haji, saya kata tahniah. Ni bukan bodek ni, saya cakap terus. Tahniah pada Datuk CEO, mudah-mudahan apa yang dia buat ni Allah berkati. Tak semua orang dapat nikmat macam tuan-tuan dapat. Di tempat kerja, kita boleh bekerja, mencari rezeki, dan juga kita boleh hilangkan stres, hilangkan ketenangan, mencari redha Allah. Bukan senang. Tuan-tuan tengok hari ni, dengan sebab kita buat Isra Mi'raj, kita bersatu. Dewan Pahang, ni Dewan Pahang kan? Ni Dewan apa ni? Perlis, hujung? Ha? Kelantan. Oh, Kedah tak ada lah. Amboi, kalah tu puang terus nama. Tak apa, tak apa. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, kenapa saya sebut syukur? Sebelum saya nak pergi jauh, sebelum kita nak masuk Isra Mi'raj, dan tuan-tuan jangan risau. Isra Mi'raj kita 1:14 minit kita berhenti. Masuk zuhur kita berhenti. Sekali saya tengah kuliah, tuan-tuan terus bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berhenti terus. Tak panjang. Tapi kita pernah buat di masjid saya, kita panggil seorang tok guru, Bapa Ibrahim daripada Patani. Kita pernah panggil dia buat ceramah Isra Mi'raj di masjid saya di Bandar Baru Selayang. Kita mula pukul 9 pagi. Dia cerita perjalanan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, satu suku baru habis. Satu suku. Kan, sebab Isra dia lain, Mi'raj lain. Kita orang Melayu ni kita buat Isra Mi'raj satu. Isra lain. Isra ni senang faham. Formula dia Isra, perjalanan daripada bumi ke bumi, itu Isra. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Bukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dua benda yang berbeza. Isra daripada bumi ke bumi. Faham betul tu? Wal Mi'raj dan Mi'raj daripada bumi ke langit. Tapi orang Melayu dia kata apa? Bukan Melayu sini ni. Dia bang leng lah ni kan. Dia kata apa? Isra wal Mi'raj. No, Isra satu benda dan Mi'raj satu benda. Dan tuan-tuan kena faham, dalam Quran dia cuma cerita Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Naik ke langit tak cerita. Perjalanan naik ke langit Allah tak cerita dalam Quran. Hanya ada dalam hadis.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah sampai di atas di Sidratul Muntaha, baru ada diceritakan balik dalam Al-Quran. Baru diceritakan balik dalam Al-Quran. So kena faham yang tu dulu. Bila kita cerita Nabi berjalan, kita tak boleh tolak pasal ayat Quran. Tapi daripada langit, daripada bumi nak pergi ke langit, hadis Nabi kena tengok. Yang mana sahih, yang mana betul, yang mana tak betul. Ada orang kata, Ustaz, saya bilang kahwin saya bawa minyak buruk, saya tak bawa minyak lagi. Pasal apa? Ni sabit dengan hadis. Tak betul. Kan tetap bilang kahwin, piat Langkawi. Dan Langkawi dia punya kedai minyak buruk oil. Buruk. Kan tuan-tuan pergi Ismail Group kan? Ibu-ibu pergi tak Ismail Group? Tuan-tuan buat fikir bohong kalau tak Nabi. Buat fikir tak ada. Kan? Confirm pergi belakang ni. Ismail Group, lagi kata apa? Hidaman Suri kan? Ismail Group plastik warna hijau, betul tak? Hidaman Suri plastik warna purple, betul tak? Buat fikir boleh. Sama kalau tak pernah pergi Jekyll lah. Jekyll tu apa? Bohong. Kenapa hamba minyak buruk? Dia kata pasal kita pun minyak buruk ni pasal sabit dengan hadis Nabi. Tak betul. Ni kena faham ni. Jangan semua benda kita nak sabit dengan hadis Nabi yang tak ada punca. Ni kena jaga. Kita semayang, tuan-tuan semayang Zuhur tak gini, kita semayang. Dan kita setuju kita setuju hari ni siapa yang duduk belakang sekali paling dekat dengan sejadah imam, maka dia lah imam. Setuju tadi kan? Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Katalah lepas kita semayang, ada seorang hamba Allah lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tepuk sampai kat ibu jari kaki, dia pun buang. Kita pun tengok, kita pun tepuk jugalah, sama-sama tepuk. Kita tanya Pak Haji buat apa tu? Dia kata yang ni Nabi buat. Mana hadis dia? Hadis dia, tapi adalah Nabi buat. Dia duduk maslow macam tu. Yang ni problem. Tapi kalau kita tanya dia, kenapa Pak Haji tepuk ni buang lah? Saya tengok Pak Haji dulu pun buat, saya pun ikut lah. Orang tua kata. Yang tu tak ada masalah. Orang tua kata tak ada masalah. Tapi kalau kata hadis Nabi kita tak sabit, itu problem. Baik tuan-tuan. Jadi Allah sebut dalam Quran apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa qalilun min ibadi asyakur. Dan sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah. Dan Allah sebut. Tuan-tuan, hari ni saya rasa tuan-tuan setuju dengan saya. Nikmat hidup ni sangat besar, betul tak? Ramai kawan-kawan yang baru ni kuliah saya minggu lepas kot, saya bisik dengan Ustaz Aziz. Saya satu batch dengan Ustaz Aziz, tapi dia budak baik, saya budak nakal. Kan? Dia satu, saya minta maaf tuan-tuan, saya tak pakai kepiah ni, tertinggal. Saya ni kalau tak pakai kepiah, apa macam bogel. Saya minta maaf tuan-tuan, bukan kata saya baik tak, saya memang Iman nanti boleh tengok kok beberapa kali tak pakai kepiah, jadi bahasa lain ni, bahasa lain. Kan bukan bahasa tak soleh, bahasa lain. Jadi saya sempat saya panggil Ustaz Aziz, ni, staff tuan-tuan ni. Kawan kami panggil dia 1O. 1O. Walaupun O tapi dia orang cerdik, arwah. Daripada zaman kami mengaji di Mesir tuan-tuan, dia antara orang yang kita tak pernah tengok masalah pada dia. Dan orang tahu kalau jumpa 1O ni memang senyum. Kita ada masalah sebenar pun, jumpa dia kita akan senyum dengan badan dia, dengan senyum dia memang. Tiba-tiba tuan-tuan, satu bayar dengan kami, umur baru 30, Allah panggil, Allah jemput. Betul tak tuan-tuan? Hari ni bukan setakat orang mati terkejut, kita dapat berita pun dengar terkejut. Loh, betul tak? Ni contoh saya main kuliah ni, contoh saya main kuliah. Ni contoh tau, jangan ambil. Tak kira pukul 2.30 Iman Azli yang tak mesej. Ustaz yang main kuliah tadi, jangan ambil tau. Ustaz yang main kuliah tadi meninggal. Tuan-tuan kata, loh tadi duk makan tembikai sampai 1/2 kilo. Boleh tak boleh? Boleh. Dulu sakit lama, 2-3 bulan sakit, tak mati-mati. Hari ni sihat, pakai tai elok smart, collapse. Seorang sahabat kita kerja peruntunan, gaji tak banyak tuan-tuan, sebulan dalam 20,000. Stres, tension, tutup saluran jantung, mati. Umur 32.
Sebab tu syukur pada Allah. Dan hari ni subhanallah kita nak cerita tentang Isra wal Mi'raj. Kan, Isra wal Mi'raj. Ni kalau tuan-tuan ada handset ni. Kan, saya bagi izin tuan-tuan buka handset tapi tengok surah. Buka YouTube saya tak redha. Pasal apa saya buka kan, tuan-tuan boleh tengok ayat dalam surah juzuk yang ke-15 ayat yang pertama. Pasal apa saya suruh tengok? Siapa yang dah hafal baca ya, siapa yang tak hafal tengok. Yang hafal nak tengok pun boleh tengok. Pasal apa? Pasal dapat pahala tengok. Ni kena faham ni. Lagi satu tuan-tuan malam Jumaat baca Yasin, betul tak? Orang Melayu malam Jumaat kalau tak sembahyang maghrib tak apa, tapi Yasin jangan tinggal. Sama juga macam sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, tak sembahyang tarawih ni Allah. Salatu tara min qiyam syahr Ramadan athabakumullah. Bangun. Salatu la ilaha illallah. 20 rakaat sembahyang. Habis sembahyang 20 rakaat kita nyanyi. Tadi isyak tak nampak pun. Isyak tak apa. Tarawih ni kena jaga. Dia buat muka confident tu bahawa nak lempang kan. Kan dia tak apa isyak ni bulan-bulan lain ada. Bulan-bulan dia boleh jawab tu. Dia kata isyak ni bulan-bulan lain pun ada. Tarawih ni saya tak boleh ni. Tak apalah Ustaz. Kalau tak ada apa kita ambil 20 tolak 4 ada 16 lagi. Tuan-tuan, soal ibadat dalam agama dia tak boleh fikir dengan logik akal. Tuan-tuan dah hafal Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, semua hafal. Tapi kalau malam Jumaat baca Yasin, tengok ni, tengok. Orang bagi kak Yasin, ambil. Ambil, pasal nak dapat pahala tengok. Ni belagak ni orang bagi Yasin. Kak Yasin, hafal dah. Belagak, tepuk dah hafal dah. Kita pun tak apa bagi orang lain. Saya bila mula baca ni Yasin, dia seorang-seorang dia. Wal Quranil Hakim, innaka lamina. Duk abang kat orang kata dia hafal. Padahal dia rugi pahala tengok Quran tak dapat. 3 benda ya tuan-tuan kita tengok dapat pahala. Apa dia? Yang pertama tengok mak ayah kita, pahala. Tuan-tuan ada gambar mak ayah bubuh dekat tempat kerja tuan-tuan, pahala. Gambar mak ayah kita kan, buh, kita pun tengok. Tahu tak buh? Apa letak-letak? Tuan-tuan buh letak apa buh? Kan? Letak-letak. Bukan teboh. Minta maaf tuan-tuan, saya walaupun baru ni kalah separuh akhir, saya tetap mengaku orang Kedah. Saya tak goyang dah. Tuan-tuan ni goyang asal Kelantan lah mana lah bila saya JDT. Bukan asal Kelantan kah? Bini saya JDT. Tuan-tuan, saya ni tak semangat sangat tapi baru balik pada Johor lah tuan-tuan. Baru balik pada Johor tengok bola. Bak lain boleh melawak lagi, bak bola no. Faham lah? Bak bola tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tahun mana tadi? Boh. Letak. Tuan-tuan ambil gambar mak ayah, letak di pejabat, letak. Kalau mak ayah hidup, kita doa. Mak ni benda ni simple, Kita sampai di pejabat, bila kita letak muka mak ayah kita, Allah, sebelum tekan laptop, sebelum buka apa pun, ya Allah, ampunkan dosa mak dan ayahku, ya Allah. Karena dialah aku kat sini. Saya duduk depan tuan-tuan ni bukan sebab saya, sebab mak ayah saya. Kalau nak ikut logik tuan-tuan, mungkin sini ada siapa yang pernah jumpa Imam Nazir pun tak pernah jumpa ayah saya rasa. Ayah saya tuan-tuan buta huruf. Ayah saya tak kerti baca, tak kerti tulis. Kalau dia wasak dengan saya, dia duduk main gambar. Kalau dia nak makan, dia buat gambar lapar. Dia nak makan, dia tak kerti tulis. Ayah saya buta huruf. Tapi kenapa saya ada kat sini? Sebab doa dia. Dan tuan-tuan hari ni dapat kerja. Di mana tuan-tuan hari ni? Tuan-tuan pengarah, tuan-tuan staf, berkat doa mak ayah tuan-tuan. Berkat doa mak ayah tuan-tuan. Yang kedua, yang kita tengok dapat pahala apa dia? Quran. Al-Quran, tengok Quran dapat pahala. Tengok ayat Quran dapat pahala. Kerana mata ini menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi janganlah tengok saja. Quran duduk atas dashboard 14 tahun. Dapat pahala. Roblox, bila ada Roblox pegang Quran ni sikit. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kan. Sampai pula dekat polis ketuk pintu, tingkat tak turun. Encik, lesen encik. Salamun qaulan min rabbir rahim.
Salamun qaulan min rabbir. Boleh apa ni? Dah ustaz kata baca yang ni terlepas blok. Kan? Betul tak? Kan antara ayat yang kita berhafal dah, salamun qaulan min rabbir rahim. Sama juga orang perempuan kalau nak doa kat orang lelaki baca suratul waqiah ayat 89. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Yang tu ayat untuk orang perempuan. Bila suami balik rumah baca ayat tu. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kok dalam rumah. Suami masuk dalam rumah, abang. Confirm dia terekam. Kan? Tapi janganlah over pula. Suami dah masuk dalam rumah, abang. Suami pun suara, salamun qaulan min rabbir. Janganlah tuan-tuan. Faham tak? Ini doa Quran, bukannya doa mambang, bukan mambang hijau, mambang kuning. Quran. Baca Quran, tengok Quran, subhanallah. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, tengok Kaabah. Betul orang yang pergi umrah, ustaz, saya tak pandai nak mengaji banyak-banyak ustaz. Saya tak pandai nak sebut-sebut ustaz. Tak apa, kalau tak pandai duduk dalam Masjidil Haram, tengok Kaabah. Tapi orang kita tak pandai tengok Kaabah. Pasal dia pun cerita ustaz, siapa pergi Mekah, segala dosa dia akan ditayang di Kaabah. Betul tak? Kita pergi Kaabah, tengok nampak gambar kita, kunci pintu bilik air. Bos duduk di dalam, kita kunci keluar. Kan? Dia nak keluar bilik air, bos masuk. Dia tak puas hati dengan bos dia. Tak, tunggu ustaz. Bos dia masuk, dia kunci keluar. Bos dia nak air tolong buka ustaz. Bawa hantar. Tak sampai di Mekah, Allah tunjuk. Ni orang kita dia duduk mentality dia macam tu. Dia tak hamba salah, hampir Kaabah takkan nampak Kaabah. Kita pun masuk Masjidil Haram, tak berani angkat kepala, takut tak nampak Kaabah. Tuan-tuan kalau masuk Masjidil Haram, tuan-tuan lena, memang tak nampak Kaabah. Ni macam tuan-tuan main ni, bola main ni kan. Tuan-tuan kalau tak nampak saya, lena lah tu. Takkan saya gelak sangat kot sampai tak nampak. Kan? Lena lah tu. Sebab tu bila tak tahu saya tak tahu nak sebab apa. Kita sampai di Masjidil Haram, duduk, tengok Kaabah. Kenal dosa-dosa kita, tak ada masa pahala. Ni dia punya duk hafal ni, dia buat buku tak ada, di dada ni ada buku. Yang dia beli di Maidin ni. Dia duk baca yang duk baca. Kaabah dia tak tengok, dia duk tawaf tu dia duk baca. La iqra la duk baca. Sedap-sedap, Kaabah pertama lah Kaabah ni. Kawan terkeluar dah pasal apa? Pasal dia ikut bu. Betul tak betul? Punya Kaabah ni jangan tawaf ni kalau tak kena cara dia boleh sedap-sedap. Mana Kaabah? Kita tak susah dalam ibadat. Tak susah dalam ibadat. Ini tiga benda yang Nabi sebut. Satu, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian. Bila kita baca surah ni, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah. Tuan-tuan jangan risau. Kalau nak cerita memang tak sempat. Nak cerita betul-betul Nabi jumpa siapa lagi pertama, Nabi jumpa siapa lagi kedua, Nabi jumpa Nabi. Nak cerita macam ni 3 jam. Tuan-tuan boleh tahan? Tuan-tuan duduk, saya balik. Pasal saya dah lalui dah benda ni tuan-tuan. Kita panggil, saya cerita kat tuan-tuan ni, di masjid saya kita panggil seorang baba ni, dia alim. Dia duduk Mekah hampir 30 tahun, duduk di Mekah. Kita panggil dia ceramah sejam kan. Daripada pukul 9 sampai pukul 10. Dia ceramah sampai 1 lebih. Dia cerita satu detail. Buruk, jantan ke betina. Buruk, warna apa? Jangan main tuan-tuan. Kadang-kadang soalan orang ni hang. Baru ni saya dapat satu soalan. Apa hukum seekor kucing menyusu susu ibu? Boleh tak boleh? Dalam hati saya, bertuahnya kucing tu. Soalan ni, hari ni punya soalan. Sebab tu saya cakap tuan-tuan depan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tanya soalan, saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, minta maaf, saya balik, saya nak kena cek dulu. Saya tanya ustaz-ustaz saya dulu, baru saya jawab. InsyaAllah minggu depan saya jawab. Kalau minggu depan saya tak main, maknanya saya belum boleh jawab. Betul tak? Apa kita nak jawab? Pada pandangan saya, wahai salah. Wahai kita tak tahu. Lebih baik kita cakap tak tahu. Hari ni punya soalan macam tu. Dalam ayat ni Allah sebut apa? Subhana. Allah puji, maha suci Allah. Tuan-tuan, saya akan cerita hari ni benda yang simple, yang daripada Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj ni, kalau tuan-tuan panggil ustaz, ada ustaz ni, dia akan cerita tentang bagaimana perjalanan Nabi. Betul? Tuan-tuan panggil ustaz lain pula. Ustaz ni dia akan cerita
macam mana bab solat saja. Tuan-tuan panggil ustaz lain pula. Ustaz lain pula dia akan cerita kenapa Allah pilih Masjidil Aqsa. Dia akan cerita tentang Palestin. Dia akan cerita, sampai kita jadi semangat nak pergi Palestin hari ni juga. Sampah orang suruh kutip pun tak mahu. Betul tak? Macam-macam. Tapi hari ni saya akan ambil benda yang kita boleh buat iktibar ataupun ibrah daripada Isra wal Mi'raj. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, dalam ayat ni Allah sebut apa? Subhana, maha suci Allah. Nak sebut apa? Allah puji Allah. Dia puji ni dah dapat. Ada berapa? Khalik puji Khalik, Allah puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah puji Allah. Betul? Yang kedua, Allah puji makhluk. Tuan-tuan, Allah puji tuan-tuan. Wa basyirus sabirin. Allah puji tuan-tuan. Dan berikan kabar gembira pada mereka-mereka yang sabar. Ni tuan-tuan sabar ni. Duduk. Kan? Ni, saya pun terima kasih tuan-tuan bagi kursi ni. Kita merasa macam comel kan. Ni kalau saya ambil bantai pula buat macam ni, nampak macam semanis kurma kan. Tuan-tuan duduk semua kan, nampak cute kot no? Kursi ni kecil tapi masuklah dengan saya, masuk kot. Saya ni pun bukan berat mana tuan-tuan, nampak ya besar tapi macam gula kapas, ringan. InsyaAllah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Allah, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan sabar, duduk, tengok saya sekali, relin terpikai sekali, tengok saya sekali, relin terpikai sekali. 10 minit sekali pergi relin pula dalam bilik tu, lu apa nak orang keluar ni. Saya pun duk relin juga, kalau keluar lu berhenti tu on the dot berhenti. Sabar tak? Allah puji tuan-tuan, nak buat benda akhirat bukan senang. Tuan-tuan, nak buat benda akhirat macam ni bukan senang. Masuk stadium, orang boleh bayar RM40, orang boleh beratok panjang, orang boleh tunggu queue, orang boleh penuh stadium Shah Alam RM80,000. Pasal dunia. Pasal apa? Dunia. Show heboh, jom heboh, segala macam karnival boleh pi. Satu orang kata hadis, perempuan, betul tak ni kaum ibu? Ni jangan buat lena ni kaum ibu. Kan? Bila semua pergi masjid, dia kata apa? Ustaz, kan Nabi kata Ustaz, orang perempuan ni tak digalakkan pergi masjid, takut jadi pandai. Orang ni mengaji, ni tak ada mengaji. Betul tak? Pernah dengar ada hadis ni? Dia kata Ustaz, kami orang perempuan tak digalakkan pergi masjid, pasal kalau pergi masjid jadi. Lepas tu yang pergi jaga tak fitnah pula. Kenapa krik-krik? Betul tak betul soalan saya? Kalau kita ajak isteri yang, jom kita pergi kuliah yang, bang, saya ni perempuan, abang kan mengaji tiap malam, ketakkan abang ni bangang lagi, kan? Lembut kan? Saya ni perempuan bang, kalau saya pergi nanti jadi fitnah. Okey, kita orang lelaki dia, okey, pergi semayang balik. Minggu depan dia ajak kita, bang, jom kita pergi Shah Alam, ada jom heboh yang. Kan kalau yang pergi heboh tu kan mengundang fitnah. Waktu tu dia akan rasa silap aku kata minggu lepas. Betul tak? Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah sebut kita ni buat satu-satu benda dan Allah puji kita apa dia? Wa basyiris sabirin. Nak buat benda dunia senang. Memang senang. Benda akhirat belum tentu. Macam kuliah ni lah, macam kuliah ni. Awal ni memang seronok. 10 minit pertama tengok ustaz pun, ustaz je. Sekali main 20 minit dia mula. Awak ni. Dua orang ke seorang? Tadi puasa seorang. Betul tak? Sekali bila pula seronok? Bila nak berhenti ya? InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa akan datang. Lah habis lah kau, awak cepat sangat. Hang lena setengah jam, hang boleh kata cepat. Tahan ni benda akhirat. Tuan-tuan tengok mesej dapat. Oh, ada ceramah Isra Mi'raj. Allah, bunyi Allah. Ni kalau kata imam pula memang Imam Nazir Ahmad, tuan-tuan, makluman kita dah cuba telefon ustaz tak dapat. Mungkin ustaz pun tak datang. Alhamdulillah. Bunyi ni. Pasal apa? Seronok ustaz tak main. Ada yang teruk lagi, dia bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Ni sembahyang apa? Sujud syukur ustaz tak main. Pasal apa? Benda akhirat. Saat Allah kata apa tuan-tuan?
Ni mula Allah puji Allah. Yang kedua Allah puji makhluk. Allah puji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi. Yang ketiga, makhluk puji Allah. Kita puji Allah. Yang keempat, makhluk puji makhluk. Ini yang keempat. Tuan-tuan tahniah kan, saya kata tuan-tuan tahniahlah, tuan-tuan main mengaji ni tahniah. Tuan-tuan cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan duduk depan saya. Dekat tepi saya ni, cuba bayang mak ayah tuan-tuan. Tak kisahlah mak dah meninggal ke, ayah dah meninggal ke, atau mak ayah masih hidup. Mak ayah kita duduk kat kiri kanan saya ni dan tengok tuan-tuan. Apa tuan-tuan rasa? Apa mak ayah tuan-tuan rasa? Tengok anak-anak dia main mengaji. Oh, main mengaji anak aku lah. Tengok lo main mengaji. Mak ingat duduk rumah jahat, rupanya mengaji. Ayah Allah tengok lo anak aku, ayuh ada leno. Apa perasaan mak ayah bila tengok tuan-tuan duduk macam ni? Subhanallah. Apa perasaan mak ayah? Sonok tak? Sonok. Makhluk puji makhluk. Bang, tahniahlah bang, kerana jadi anak yang soleh. Makhluk puji makhluk. Salah tak? Tak salah. Jangan riak. Itu je. Kita ni jangan, kita nak kaya boleh, nak banyak duit, nak kata besar, tak ada masalah. Islam ni bukan mesti zuhud yang orang tahu melampau sampai tahap kita ni. Pejabat ni baju ni 18 tahun. Baju ni 18 tahun. Angkat ni nampak ketiak ni. Tak beli baju baru ke? Islam ni dia smart. Islam ni dia ni macam sobonti ya tuan-tuan. Kan Islam ni dia smart tuan-tuan. Apa makna smart? Kita nak kaya. Isteri Nabi siapa? Khadijah. Kaya tak? Kaya. Tuan-tuan, Khadijah ni punya kaya tuan-tuan. Kaya Khadijah. Masa Khadijah kahwin dengan Nabi SAW, ibunya tak ada. Siapa ibu Nabi? Ibunya bernama Aminah. Aminah dah meninggal dunia. Abdullah dah meninggal dunia. Bila Nabi kahwin dengan Khadijah, yang datang siapa? Ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Dan bila Halimatus Sa'diyah duduk, Khadijah ni menantu, betul tak? Khadijah kata, mak, ni saya nak sedekah, saya nak bagi dekat mak hadiah 40 ekor kambing. Sebab mak pernah menyusukan suami saya. Bukan bagi souvenir, bagi 40 ekor kambing dekat mak mentua susuan. Kita kalau mak mentua main rumah, suami minta, yang main sat 10 ringgit nak bagi kat mak. Tu mak awak bagi ya. Jaga tuan-tuan. Sebab tu dia kata apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Tuan-tuan pun lepas ni kalau boleh ubah. Dalam hidup saya tuan-tuan, kita ubah. Apa kita ubah? Kita banyakkan puji Allah. Tuan-tuan kerja kan? Stres. Saya stres. Saya tengok tuan-tuan stres. Tuan-tuan tengok saya pun stres. Macam mana kita nak buat? Bila kita penat, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kita buang penat kita itu dengan la haula wala quwata illa billah. Kita tekan duit, dapat gaji, subhanallah, alhamdulillah, ubah. Kita main pejabat ni, pasal kita ikut Quran ni. Bila kita main pejabat, kita kata apa? Alhamdulillah lah. Dia kata tadi aku tersangkut dalam lift, aku baca doa alhamdulillah, hidup balik. Sebut apa? Alhamdulillah. Bukan kata mujur. Kadang-kadang dia kata mujur, tak nak mujur. Dia kata mujur lah aku ni sempat. Bukan mujur, alhamdulillah. Bagi mic, okey. Terima kasih bang. Check 1 2. Okey. Terima kasih bang. Tak apa-apa, jangan marah abang ni. Pasal mikrofon ni memang dia buat perangai biasa lah. Masa biasa dia tak buat perangai, itu biasa. Baik. Jadi dalam hidup ni ubah. Alhamdulillah, subhanallah, wabak. Ni bos kata, hang kena pergi Sarawak, meeting 7 hari. Allahu Akbar. Ubah kepada Allahu Akbar. Bukan jadi cisyak, tak. Kan, kita tengok kawan kita main ke bawah, ke lobby kan, nak kata Mercedes. Kita buat macam mana? Tu dia. Bang. Jangan, bila tengok kawan kita nak kata main, subhanallah. Ni, mulut ni ubah. Mulut ni ubah. Tengok satu-satu benda, Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar.
Ubah-ubah ni tak mau. Tu dia betul tuan-tuan. Tambah jadi main kampung. Mak semua mak tuan-tuan. Orang Kedah ni minta maaf sebut. Orang Kedah ni antara benda yang suka sebut menatang. Ni menatang apa ni? Jangan kata mikrofon dia panggil menatang. Bini dia pun dia panggil menatang. Pak Haji duduk dengan siapa rumah ni? Duduk dengan menatang tu seorang. Siapa menatang tu? Bini saya? Ya Allah. Bini dia panggil menatang. Tapi tak apalah, buat macam mana ada orang Kedah dia bahagia macam tu. Tak nak kata apa. Betul tak? Setiap negeri ni dia ada bahasa dia lain. Macam tuan-tuan orang KL, semua gila. Cantik gila. Kan tengok ustaz gelap gila. Kan? Semua gila, betul tak? Kan dapat kerja kat bank muamalat. Banyak gila lift dia. Semua gila, betul tak? Lapar gila, semua gila. Ustaz ni gila betul lah, tak berhenti lagi. Gila juga semua gila. Betul tak? Kalau pergi belah-belah Kelantan, menatai. Sikit-sikit menatai, bewok menatai semua. Betul tak? Kalau Kedah ni mampu. Penat nak mampu. Letih. Mengantuk nak mampu. Semua nak mampu. Betul tak? Tapi sampai hari ni tak mampu. Alhamdulillah. Ubah. Yang ni kita ubah. Kita orang mengaji ni ubah. Alhamdulillah. Ji, umur berapa Ji? 52 Ustaz. Tak pencet lagi Ji? Alhamdulillah Ustaz. Setakat ni tak lagi. Dia sebut satu perkataan. Apa dia? Alhamdulillah. Kita dengar tenang. Kalau orang tak mengaji, Ji, umur berapa Ji? 52. Tak pencet lagi? Ustaz, tengok orang lah ni, kasut putih, nampak baju macam mana ni, rambut duk hitam lagi ni. Kupang bagi sekali. Faham tak? Beza pasal dia tak mengaji. Orang mengaji satu perkataan dia. Satu perkataan dia memang akan cakap, Alhamdulillah Ustaz, syukur pada Allah, Allah bagi. Dengar kata bank muamalat tahun ni bonus 3 bulan? Tak. Contoh. Dan tuan-tuan pun sebutlah amin. Ni bila saya kata gaji 3 bulan, apa padahal tak dapat pun. Faham tak? Sebab tu tak dapat. Bila orang doa ni, amin lah. Tuan-tuan kena faham, doa ni kita dengan Allah. Hari ni kita rugitan doa. Bila kita doa, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, saya doakan tempat kerja tuan-tuan ni dimurahkan rezeki insya-Allah. Payah tuan-tuan, orang kita ni payah nak amin. Saya cakap terang tuan-tuan. Kadang-kadang saya pergi kuliah-kuliah kan, bila berhenti saya tanya Imam Nazri lah, saya suka doa dalam bahasa Melayu. Pasal apa? Pasal mudah orang faham. Kadang saya kata sambil lalu tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan datang, insya-Allah mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam syurga Allah insya-Allah. Dia sebutlah amin. Okeylah tuan-tuan, ni contoh, tuan-tuan sedap tak sedap bunyi? Ni contoh, sedap tak sedap bunyi? Ya Allah, saya doakan tuan-tuan mudah-mudahan tuan-tuan yang kerja di pihak muamalah ni Allah bagi bonus 6 bulan insya-Allah. Amin. Kan lain tu. Datuk kata aku tak panggil dah ustaz ni. Allahu akbar. Ni Allah sebut, benda ni simple tuan-tuan. Sebab tu saya kata sempurna Isra Mi'raj kali ni, saya tak mau cerita benda yang high level, yang tinggi-tinggi. Yang kecil pun kita tak boleh buat. Dalam grup WhatsApp, kita tak boleh kan sebut, jom kita bertasbih, jom kita berdoa. Benda simple kita tak boleh sebut. Dan Allah sambung apa lagi tuan-tuan? Subhanallazi asra. Maha suci Allah asra, yang memperjalankan hamba dia bi abdihi lailan. Siapa yang perjalankan Nabi? Allah. Orang kata Ustaz, mana boleh Ustaz daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Mana boleh? Soalan dia, Nabi pergi sendiri ke Allah yang bawa? Kalau saya kata kat tuan-tuan, tadi saya naik lift, ada budak umur 2 tahun naik sampai tingkat 8. Apa tuan-tuan kata? Gila Ustaz ni. Takkan budak tu boleh naik sampai tingkat 8 baru 2 tahun? Betul tak? Tapi kalau saya kata tuan-tuan, tadi saya nampak ada budak 2 tahun naik tingkat 8. Betul ke Ustaz? Betul, dia naik dengan ayah dia. Ayah dia dukung dia. Oh. Dah tu Nabi. Yang bawa Nabi siapa? Allah. Apa yang kita payah nak faham sangat? Lepas tu saya kata, saya sebut kat tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, kita umat akhir zaman. Sepatutnya kita lagi mudah dan senang beriman pada Allah. Kita lagi senang faham apa yang Quran sebut. Pasal kita ada ni handphone.
Handphone tuan-tuan, tak ada gigi, tak ada lidah, tak ada telinga, tapi boleh cakap tak? Halo, kawan tu jawab. Ya, ada mana? Mana-mana. Sana boleh jawab. Sini boleh jawab. Betul tak? Gigi ada tak? Tak ada. Ustaz, macam mana akhirat esok Ustaz? Macam mana tangan nak bercakap, mulut nak bercakap, mata nak bercakap Ustaz? Handphone tak ada gigi lidah, boleh bercakap? Tuan-tuan tengok cerita, tuan-tuan tengok tiap-tiap hari Thomas and Friend, Robocop Poli, tak ada masalah pun. Betul tak tengok? Mengaku tak apa. Pasal apa kita tak buat aduan, cik, cerita ni mengarut, mana ada lori boleh cakap? Apa yang mustahil bagi Allah? Ustaz, di padang mahsyar tak kalah Allah nak tunjuk balik semua kesalahan kita Ustaz. Hari ni kita ada CCTV. Kita boleh tengok, oi semalam kes samun, kita boleh tengok macam mana ada samun. Betul tak betul? Ni macam kita duduk makan sekali ramai-ramai macam ni. Kita boleh heran macam mana temikai boleh hilang satu-satu. Tuan-tuan kena kira, saya kira dah tadi, ada 4 temikai, 4 lemon. Betul tak betul? Tuan-tuan kira tengok. Ada 4 temikai, 4 limau. Sekejap lagi bila nak makan, siapa kita punya 3? Berapa ada? Kami tinggal 2. Tak apa, nanti Ustaz. Naik bilik, tengok CCTV. Rupanya ada maklong, duduk dalam tudung, duduk ambil satu-satu makan dalam tudung. Maklong, jangan buat macam tu. Bahkan kata akhirat, atas dunia Allah tunjuk dah. Betul tak? Atas dunia Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Tuan-tuan ingat lagu Ekspedisi kan? Di dalam kubur manapun jasad aku ditanam, akulah jua. Ingat tak lagu tu? Tuan-tuan, saya dulu rock juga tuan-tuan. Saya alhamdulillah Allah bagi saya ni kidal. Saya orang kidal. Sebab tu tuan-tuan dengar orang tangan-tangan kidal ni dia handsome. Tuan-tuan dengar kan? Alhamdulillah hari ni saya jadi ustaz tuan-tuan. Kalau Allah tak takdir saya jadi ustaz, barangkali saya Zul Kidal. Hari ni Ustaz Zul lah kan. Kalau tak Zul Kidal. Tuan-tuan tengok lagu, walaupun lagu Ekspedisi, dia kata apa? Di dalam kubur manapun jasad aku ditanam, akulah jua. Apapun kita tanamlah di manapun, kita tetap kita. Kalau di tempat kerja kita suka bawa fitnah, kita suka bawa benda-benda tak elok. Bila kita mati, malaikat kenal, kau lah wailul likulli humadzatil lumadzah. Oh, engkau lah orang dia yang dulu dalam pejabat kerja duk bawa mulut, engkau lah. Kita ada WhatsApp tuan-tuan, kita boleh buat pahala dan kita boleh buat dosa sekejap kan. Dulu mungkin susah nak kena pergi mengendap orang, lah ni tak payah mengendap, tekan dia nanti keluar. Tuan-tuan jangan cerita tekan buruk-buruk. Tuan-tuan download Quran, keluar. Kita nak download Quran, tuan-tuan keluar gambar Cina, Jepun, mana ada klip-klip. Kita pun ni apa ni? Kita pun pangkah, mai hak lain pula dok merah aku ni. Kita pun ni lagi pakai download Quran semua awal ni. Hari ni walaupun kita tak cari dia mai tak? Dia mai. Tapi ingat, siapa dengan mudah dia buang kerana iman pada Allah, maka pahala dia berganda. Sebab tu kata Nabi apa? Yang berjalankan Nabi siapa? Allah. Tuan-tuan, di sini nak tunjuk apa? Bahawa kita mesti bergantung penuh pada Allah. Hari ni kita berjalan, kita berhidup ni, Allah yang tentukan kita. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tulis. Sekejap lagi lepas ni tuan-tuan download ke, pakai handset ke, pakai tuan-tuan download satu lagu kumpulan Rabbani, tajuk dia Mana Milik Kita. Tuan-tuan boleh dengar lagu ni. Tajuk dia Mana Milik Kita. Bukan Cik Ainun Janda Muda, tu lagu lain. Tajuk dia Mana Milik Kita, kumpulan Rabbani. Tuan-tuan dengar lagu tu, tuan-tuan akan rasa kita ni tak ada apa-apa. Saya yang duduk depan tuan-tuan ni pun tak ada apa-apa. Saya bercakap sedikit ilmu saya ni Allah yang bagi. Bahkan Ustaz Aziz lagi ahli pada saya. Ustaz yang masuk TV tu lagi saya tengok Ustaz tu sebelum saya jadi Ustaz, saya dah tengok dah dulu ni. Kan dulu buat rekod kan Ustaz? Masjid Yayasan Bukhari kan? Lo Ustaz. Tanya Ustaz lah, cakap bukan boleh. Monti kena cakap sedap. Monti cut. Orang tengok dalam TV, pandai Ustaz ni cakap. Tak putih. 17 kali dah putih cik. Tanya Ustaz lah kan. Saya bukanlah tuan-tuan. Ada orang yang lebih banyak ilmu pada saya. Tapi kita nak konsep pada tuan-tuan. Baca, dengar lagu tu. Subhanallah. Arwah Ustaz Asri Ibrahim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal Syam, Abang Syam, kita pernah buat forum kat sini. Dan dia kata apa? Masa arwah Ustaz Asri hidup, antara amalan yang arwah Ustaz Asri buat apa dia? Dia selalu bagi salam kat orang. Sampai bila arwah Ustaz Asri mati, kami geng-geng roh ni, kami rindu. Siapa pula nak bagi salam kat kami?
Tuan-tuan, antara peristiwa Isra wal Mi'raj, benda yang kita kena buat apa dia? Ubsyus salam, sebarkan salam. Saya minta sangat kalau boleh kat bank muamalat ni tuan-tuan, banyakkan bagi salam. Kita duduk di luar nak masuk lift, ramai dalam lift ni, Assalamualaikum. Memang seminggu pertama orang akan heran, ni Tok Wali mana abang ni? Itu biasa. Pasal apa? Pasal Nabi sebut Islam datang dalam qarib, Nabi Islam datang dalam keadaan ganjil. Tuan-tuan tengok lift terbuka kan? Tuan-tuan jangan kata bagi salam. Saya ni main kuliah kat tempat tuan-tuan, kita ustaz tuan-tuan, sebab tu saya lagi suka turun kot tangga. Kalau tuan-tuan tahu lah, tingkat 2 tu saya naik kot tangga ya. Saya jadi serba salah dengan tuan-tuan. Yang ni bank tuan-tuan, bukan bank lain, bank tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk dalam lift, kita turun lift, kita nak keluar lift kan, ting, dia buka. Kadang-kadang yang duduk di luar dia pun gelak. Gelak. Tengok-tengok saya, Ustaz, kawan ni pun, Ustaz, kan, baru tadi kita dengar dia kata apa? Dia kata apa tadi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa yang tak berapa elok lah kan. Kau ni sial. Bila kau ni sial, ustaz keluar, sial. Tergantung kesialan dia tu. Faham tak? Tu baru ustaz baru lalu. Betul tak betul? Tuan-tuan tengah duk cakap, tengah duk makan. Aku mau masalah bank muamalat ni kan. Datuk dah lalu. Aku Betul. Pasal apa? Pasal benda tu pelik. Tuan-tuan masuk dalam lift, ingat hari ni kita belajar Isra Mi'raj. Saya tak suruh buat benda pelik-pelik. Saya tak suruh tuan-tuan naik sampai ke langit, tak payah. Tuan-tuan belajar, lazimkan kita ni bagi salam. Ada polis kat bawah tu jaga kan. Assalamualaikum. Tuan-tuan akan nampak dalam 10 saya berani kata 3 yang akan jawab. Percaya? Saya buat dah. Kadang kita jumpa gad-gad, Assalamualaikum bang. Tak apa, dia ni sedang bertugas. Betul tuan-tuan. Kita kena tahan polis. Tahan bagi salam. Ni saya cakap tuan-tuan ni, record ni. Kadang Roblox polis tahan. Cik montir tepi. Assalamualaikum tuan. Lesen. Oh, tak apa, hamai kuliah aku hantau. Tak apalah pasal apa, dia sedang bertugas. Kita tak boleh kata apa, dia sedang bertugas. Betul tak? Cik, ni lesen cik mati ni. Oh, mati, saya minta maaf lah. Nak saman ni? Tak apalah, saman lah, buat apa lagi? Kalau tuan-tuan kuat sikit iman, tuan-tuan jawab. Saya tak kuat, tuan-tuan mungkin kuat iman. Boleh kata, tuan, ni cik punya lesen dah mati. Tuan-tuan jawab, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau tuan-tuan berani lah. Saya tak berani. Kan, saya kira daripada 300 dah sama 600. Saya tak berani. Tapi kalau tuan-tuan berani, tuan-tuan jawab. Kalau dia kata, cik, benda ni cik kenapa hidup lah? Hidup mati di tangan Allah. Nak hati tuan-tuan. Faham tak? Sebab tu dia kata apa? Dan bila Nabi sebut, Allah perjalankan Nabi Asra lailan. Ni dengar elok. Ni dengar. Allah perjalankan Nabi malam. Kita dalam Islam, kita orang Islam, ingat lah, dalam Islam ni semua benda dia ajak. Betul tak? Masuk tandai, keluar tandai, masuk kaki, keluar mana. Betul tak? Nak musafir, nak buat apa, semua Islam ajak. Ni, tuan-tuan, hari ni saya dapat maklumat tadi, makan bersila. Tahniahlah, siapa yang bagi cadangan ni, saya selut. Pasal apa? Ini sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi kata apa? Aku makan seperti hamba. Nabi makan tak bersandar, tuan-tuan. Kita buat makan ikut sunnah. Ustaz, saya ikut sunnah, Ustaz. Kambing ni kan sunnah. Ni ada kambing tak ni? Ada tak? Ada kambing? Saya berhenti terus ikut. Kan? Kambing sunnah. Dia kata apa? Kalau tak buat kambing, dia kata apa? Ceramah surah Mi'raj, cerita pasal Nabi. Kambing tak buat. Betul tak? Buah dia tu. Tapi soalan dia, kalau kita buat kambing, betul kambing ni sunnah. Tapi kalau hang makan 4 pinggan, sunnah. Dah, kalau hang ikut sunnah Nabi, betul Nabi makan kambing dan kita makan sikit jelah. Ambil 3 orang. Tambah lagi. Qala Nabi, baca hadis tu. Orang kata hang ni bagus. Ni dah makan kambing sampai tersandak. Oh, kita. Ada kepala kambing lagi, ada lagi kepala. Dia bangun tuan-tuan. Ni kita faham tuan-tuan ni, bila duduk bersilam ni sunnah Nabi, bila duduk. Dan bila kita duduk ni makan talam kan. Betul, makan talam kan. Bila makan talam kita mengaji kat sini pun saya pernah baca dekat kuliah kita, ingat tak? Kalau tak ingat pun hangguk je ni.
Ada Ustaz dah sebut. Bila kita makan talam, apa yang depan kita, yang tu kita ambil dulu. Nasib mah, bukan boleh pilih. Yang untung, siapa yang duduk depan ni? Saya kira untung ni, pasal dia boleh pilih tu ni. Yang duduk belakang sekali, imam. Yang tu jangan lupa. Kita bila duduk, dah ada 3 orang. Kita nak duduk ni, Allah timun. Tak apa makin. Sebelah. Kan? Pasal dia mengaji, ambil depan dia. Masa ni Allah nak uji. Kita berilmu tak? Beramal tak dengan ilmu? Kalau kita beramal dengan ilmu, kita akan duduk. Timun pun timun. Kawan duduk pedekah kami lah. Pasal kita bila makan berjemaah 4 orang, kita tak boleh nak ambil yang orang, betul tak? Tarik sikit. Kita duduk makan. Timun ni kan? Nabi suka makan timun. Kan? 3 kali lah timun ni. Belah tu pun tak pusing pasal talam dia tak boleh puh. Kalau kita makan talam, orang yang ada ilmu dia akan buat apa? Kawan tu timun. Depan kita kambing. Akhlak Islam, dia akan ambil kambing. Nah, ambil sikit. Kawan dia pun tak apa. Oh, tak apa. Dah. Kita tolong bagi kat dia. Betul tak? Kau ibu, kalau kita keluar dinner dengan suami, orang perempuan ni, jangan kata kita peluk dia. Tuan-tuan lagi pengalaman lah kat saya. Kan saya isteri baru 3 orang anak. Kan? Saya baru seorang isteri 3 orang anak kan. Ibu-ibu ni jangan kita peluk. Bila kita keluar makan dengan dia, anak-anak ada ni, kita cedok buat dia. Yang nah daging. Isteri akan rasa so sweet. Pasal apa? Pasal suami tolong cedokkan. Betul tak betul? Tahun tu mengandung pula. Faham tak? Tak usah cerita peluk lagi. Cerita buah kuah. Pasal apa? Islam ajak macam tu. Kan Nabi ajak kita kan. Yang ni dalam kuliah saya dah sebut dah. Tapi saya sebut lagi sekali. Kan? Kadang kita nak buat sunnah Nabi. Nabi dengan Aisyah minum kat tempat yang sama. Betul? Kita pun nak buat macam tu. Isteri minum kat mana? Kat sini. Kita pun. Betul. Abang pula, suami ambil. Suami ambil ni, bini tengok. Terbelik orang kata, awak. Ni, misai berenang dalam layang kan. Misai ni duk berenang, kuat lentang dalam layang. Bini kata macam mana ni? Tadi kata nak buat sunnah. Tadi nak buat sunnah kan? Semana ni? Suami pun, dah lepas suami pun lak. Ni, bui tarik duk ada lagi ni. Suami nak kata, awak lah pula minum. Bini pegang ni. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Pejam mata tu. Mulut tak buka. Oh, suami kata terima kasih. Isteri kata apa? Inilah kali terakhir aku akan buat sunnah ni. Aku tak buat dah sunnah ni. Faham tak? Lepas tu kita antara berjalan pada Nabi kata, asra bi abdihi lailan. Dan orang Islam itu digalakkan, disebut dengan afdal, kita ini bergerak musafir di waktu malam. Orang Islam nak balik kampung cari waktu malam. Pasal apa Allah tak berjalankan Nabi siang? Pasal Allah nak tunjuk malam ni lebih baik kita berjalan waktu malam. Tuan-tuan nak balik kampung, balik waktu malam, tak ada masalah. Fikir nak berhenti semayang ke apa, tak ada masalah, selesai. Ataupun tuan-tuan bertolak pukul 2 pagi sampai di kampung pukul 6 semayang subuh di kampung. Suatu adalah ayat ni tuan-tuan. Allah sebab apa? Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maknanya daripada masjid ke masjid. Kita orang Islam tak boleh pisah dengan masjid. Kalau nak lagi cantik, tuan-tuan balik kampung, sampai di kampung, tuan-tuan set masa. Tolak dari sini pukul 2, sampai di kampung pukul 6, terus pergi masjid. Cantik. Sampai di kampung, terus pergi sembahyang subuh di masjid, baru balik rumah mak kita. Tapi benda ni saya tak tahu, lepas tak lepas nak buat. Pasal gear ada kat bini. Bila balik kampung dia, yang kita berhenti sembahyang dulu, dia bodi, abang tekan minyak terus. Betul tak? Orang perempuan kalau balik rumah mak dia, bang cepat sikit. Ni dah 106 lah. Tak apa, buat selapan pula. Wah, tu kalau balik rumah mak dia. Tapi kalau balik rumah mak kita, slow lah sikit. Abang, kan 100 tu bang, slow sikit. Betul tak? Ini dia sebut. Sebab tu tuan-tuan, apa dia Nabi kata? Berjalanlah waktu malam. Karena malam itu ada kelebihan. Baik tuan-tuan, seminit lagi ya? Masuk tuan-tuan. 1.13, 1.15 kita berhenti. 2 minit ke? Boleh? 2 minit. Betul ya? Baik. Yang pertama apa dia sebut? Saya sebut ini. Yang pertama kita kena menjaga hubungan dengan Allah. Yang kedua,
Manusia itu perlu menjauhi segala perkara mungkar dan maksiat. Jangan kita buat benda mungkar. Takut-takut waktu kita buat tu Allah cabut nyawa kita. Yang ketiga apa dia? Daripada ayat ini kata Allah, kita mengakui bahawa setiap apa yang Allah buat, kita buat satu-satu benda, dia kata apa di sini? Yang kita ambil adalah kebesaran Allah. Allah Maha berkuasa. Kita bernyawa, duit, makan, minum, rezeki kita Allah yang punya. Boleh? Yang terakhir tuan-tuan, apa dia sebut? Tawar menawar ini juga di antara sunnah Nabi SAW. Ini last saya sebut. Nabi naik, Nabi diberi perintah berapa waktu tuan-tuan? 50 waktu. Turun, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata 50, oi, naik balik cik, oi, naik. Kurang sampai tinggal berapa? Dan kita adalah Islam. Ingat, benda ni yang kita boleh buat. Sebab tu saya kata apa? Kita ceramah hari ni, benda yang kita boleh buat. Contoh hari ni, tuan-tuan kena faham. Dalam Islam, tawar menawar ni sunnah. Contoh, tuan-tuan pergi makan, RM13 20 sen. Berapa encik? RM13 20 sen. Kuranglah sikit. Dia pun tahu kata, kuranglah sikit. Okeylah, saya kuranglah 20 sen, RM13. Dalam hati kita kata apa? Ingat kok kurang 13, 24 kan? Kan? Dia kurang tu, dengan sebab kita minta kurang, secara tak langsung dia ni dapat pahala sedekah. Karena kita, dia dapat kebaikan. Sebab tu dalam Islam, dia bukan untuk kita, untuk orang lain, sama. Cuma jangan tawak tu teruk sangat, jangan. Kau ibu, saya nasihat tu teranglah, minta maaf Saya cakap jujur, minta kurang tu jangan teruk sangat. Malu kami ni suami-suami. Kadang-kadang kita pergi jalan dengan isteri kita, tuan-tuan, pergi Tesco ke Giant kan. Dia nampak kan, orang perempuan ni kita nak nilai, dia nak beli barang senang sangat. Ni saya ajak tuan-tuan. Kau ibu suami, kalau kita tengok suami isteri kita ni nak beli barang murah ke mahal, tengok harakat dia panggil kita berapa. Kan kita mengaji Quran kan, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Betul tak? Kalau kita jalan dengan bini kita, dia pakai 2 harakat. Abang, mana benda tu dalam RM10, RM15. Pasal 2 harakat. Faham tak? Dia duduk keping ni. Abang, ya, nak beli popiah? Okey, beli. Pasal kita tahu memang tak mahal, bang. Ya, nak beli kelapa darah? Baik, beli. Tapi kalau 4 harakat tengah jalan ni, abang, kita pun kira 4 harakat ni. Benda tu dia akan makan ratus. 5-6 ratus itu kita tahu. Abang, awak ingat nak beli almari baru kita pun nantilah. Yang tu kalau 4 harakat. Tapi kalau 6 harakat, abang, oh abang. Betul tak? Abang, oh abang. Yang ni makan ribu. Dah ambil jalan ni, abang, oh abang. Kita ni tak ada, awak. Mereka dah buat travel pergi ke Korea. Berapa tu? RM4,500. Jom. Dia punya jom tu macam RM2. Betul tak? Tu orang perempuan memang kita tak boleh kata apa. Dan kita kena terima bahawa apa? Tawar menawar ni sunnah Nabi. Tapi jangan semua benda nak tawar. Tuan-tuan pergi Sogo ni, Sogo. Dia pun scan. Encik, dia dah scan semua. RM415. Kuranglah sikit. Kan? Kita kata, encik mana boleh kurang encik? Dan memang saya scan RM415. Qala Nabi SAW. Tuan-tuan, yang tu tak boleh kurang lah. Faham tak? Ni macam kedai kan. Ni macam catering ni tak boleh kurang ni. Kan? Tapi macam kedai kita kurang macam apa? Pasal tu sunnah. Nabi minta kurang. So, bila kita mengaji, kita tahu Islam Mi'raj. Oh, antara benda lain kita minta kurang. Bukan sebab kita tak ada duit. Tapi kita nak hidupkan sunnah kurang. Sebab tu orang perempuan jangan kurang banyak kan. Ni almari ni berapa? 5,5. Kurang sikit. Kita hak laki lari lah. Macam kita tahu, bini kita minta harga memang dahsyat lah. Sebelum aku malu, baik aku lari dulu. Kan? Macam pengalaman lah. Kan? Bini kita ni, yang nak minta kurang ni. Nak minta kurang? Saya bagi abang keluar dulu. Laki pun keluar. Okey, minta kurang. Berapa tadi? 550. Kuranglah sikit. Berapa akak nak? RM50 boleh? Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian. Maka inilah yang disebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tengoklah bahawa kebesaran Allah. Allah cerita. Sebab tu saya kata tak payah cerita dah. Kita cerita benda yang kita boleh buat ni. Nabi suruh bagi salam banyak. Kita kena banyak buat baik dengan orang. Kita kena tengok kebesaran Allah. Dan kita kena ingat tuan-tuan. Kita hari ni jaga mulut Jaga mulut. Jaga perbuatan kita semua. Last. Jaga perbuatan kita semua. Sebab apa tuan? Takut-takut kalau kita duk mengumpat orang, kita duk hina orang, kita duk kata ke orang, kita duk cari salah orang, Allah bagi kita sekali stroke. Habis.
Jangan cerita mati lagi, stroke kan, tak boleh buat apa dah. Waktu tu kita akan panggil balik orang-orang yang pernah kita kata, kita kerja pejabat ni tak lari. Memang ada benda kita tak puas hati. Tapi ingat, tak semua benda manusia boleh puaskan hati kita. Sebab kita manusia. Saya manusia, tuan-tuan manusia. Kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Yang boleh, hanya Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan ceramah Isra Mi'raj ni, saya minta sangat pada diri saya dengan tuan-tuan, kita boleh beramal walaupun benda tu kecil. Banyakkan bagi salam, banyakkan sedekah, banyakkan berbuat baik, banyakkan cari benda-benda yang baik. Dan tuan-tuan doa-doakan mudah-mudahan tempat kerja tuan-tuan ni dirahmati Allah, insya-Allah. Sekali lagi saya mohon ampun, dan yang 6 bulan tadi jangan lupa amin tu. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama kita, dan tahniah pada tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena syukur sebab tuan-tuan punya top management, orang-orang dalam tuan-tuan punya pengurusan tertinggi cinta pada majlis-majlis ilmu. Lepas tu antara Nabi sebut apa? Bertuahlah di kalangan mereka yang duduk di bawah pimpinan yang cinta dan kasih pada Allah dan Rasul. Dan saya doakan moga tuan-tuan istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah. Yang baik datang pada Allah, yang lemah kurang itu datang daripada kelemahan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sekiranya ibu dan ayah kami masih hidup, Kau permudahkan urusan hidup mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan majlis ini majlis yang berkat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, petang ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kau kumpulkan kembali kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah tempat pekerjaan kami ini tempat yang penuh keberkatan ya Allah. Kau rahmatilah pekerjaan kami ini ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.